Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton Cik Tam Oboi TV. Selamat menonton. Sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini, dan mungkin selepas ini juga kita akan buat perkongsian-perkongsian seterusnya, khususnya dalam soal psikologi, kaunseling dan sebagainya, ya. Baiklah, bagi yang belum subscribe channel YouTube Cik Tam Oboi TV ini, kalau boleh, kalau dapat bantu untuk subscribe channel ini dan menyokong channel ini untuk kita berikan sumbangan atau bangunkan channel ini dengan lebih baik lagi. Jadi kepada yang telah melanggan channel YouTube Cik Tam Oboi TV, kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Baiklah, sedikit perkongsian pada kali ini, kita ataupun saya ingin menyentuh tentang perubahan di dalam kehidupan manusia. Ya? Jadi secara fitrahnya, menurut kajian mengatakan bahawa manusia ini menentang kepada perubahan. Itu kena tahulah. Kita ini memang susah nak berubah. Di antara sebabnya adalah kerana kita lebih suka berada di dalam zon selesa, comfort zone. Itu sebabnya kita sukar untuk menerima perubahan. Jadi soalnya yang kita perlu tahu, kenapa kita susah untuk berubah. Di antara sebabnya mengapa kita susah untuk berubah adalah kerana ianya terbina daripada kebiasaan di dalam kehidupan kita. Bermula dengan kebiasaan dan akhirnya dia akan menjadi sikap kita. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana prosesnya, dia sebenarnya mengapa manusia ini tidak ataupun sukar untuk berubah adalah kerana sikap lah. Bagaimana sikap ini terbentuk? Okey. Kena ingat, pertama sekali sikap ini bermula daripada proses dia. Proses demi proses. Yang pertama sekali, dia bermula daripada kebiasaan. Daripada kebiasaan, setiap apa yang kita buat itu, kalau kita dah biasa buat benda tu, itu dinamakan kebiasaan. Itu mula dia. Daripada mula kebiasaan, dia akan menjadi step yang kedua, iaitu tabiat. Kita tengoklah orang yang kalau kebiasaannya melepak di kedai kopi, itulah yang dibuat setiap hari, maka dia akan menjadi tabiat pula. Itu proses yang kedua ataupun step yang kedua. Daripada tabiat itu, kalau ikutkan ada kajian yang mengatakan kalau 66 hari dibuat. So itu tak tahulah kebenaran dia kan. Kalau dibuat lebih ataupun sampai ke 66 hari macam tu dia buat, maka dia akan masuk ke step yang ketiga, ataupun proses yang ketiga yang kita namakan budaya. Dia akan jadi budaya. Dan daripada budaya ni kira dah sebatilah, dah mungkin dah sebati sedikit dalam jiwa seseorang itu. Kemudian dia akan daripada budaya ni, ada jugalah kajian yang mengatakan bahawa 99 hari. Ini kebenaran ni kita tak tahu macam mana, tetapi saya dapat jugalah ilmu ini. Kalau daripada kebiasaan tadi nak menjadi tabiat, dia perlu masa lebih kurang 66 hari, dan daripada tabiat untuk dia menjadi budaya, dia memerlukan masa 99 hari. Bila dah jadi budaya dan dah sebati dengan cara hidup dia, budaya hidup dia, maka dia akhirnya akan berpindah kepada step ataupun proses yang terakhir,
iaitu dia akan membentuk sikap orang tu macam mana. Jadi nampak tak? Daripada mulanya kebiasaan ini akan jadi tabiat, kemudian daripada tabiat dia akan jadi budaya, dan daripada budaya dia membentuk sikap orang tu. Jadi kalau kita nak kaitkan kenapa manusia ini susah ataupun secara fitrahnya susah untuk berubah, kena tengoklah proses ini bagaimana dia berlaku kepada seseorang itu. Dan walaupun kita kata fitrah manusia ni susah untuk berubah, tetapi daripada kajian psikologi dia ada mengatakan bahawa ada 5 faktor. Ada 5 faktor yang menyebabkan manusia itu pula senang untuk berubah. Ada 5 faktor daripada kajian lah. Okey, yang apa dia? 5 faktor tu yang menyebabkan manusia ini walaupun dah jadi tabiat, dah jadi budaya, kemudian dah membentuk sikap orang tu, tetapi dia ada jugalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu ataupun manusia itu senang untuk berubah. Okey. Yang pertama sekali, dia akan berubah setelah diberitahu, disampaikan, didakwahkan, dihebahkan kepada orang tu. Itu salah satu cara yang membolehkan seseorang itu berubah. Maksudnya dia kena diberitahu, kena bagi tahu kat dia yang awak atau anda mesti berubah. Jadi sebagai mungkin ketua, para ibu bapa, dia kena bagi tahu dekat anak dia, contohnya, awak kena berubah. Macam tu. Itu cara pertama bagaimana manusia itu senang untuk berubah. Yang kedua, dia akan berubah jika dapat dinasihatkan. Maksudnya ada peluang untuk menasihati orang ataupun manusia tersebut. Dan kalau nasihat itu dapat masuk ke dalam jiwa dia dan dia terima, maka itu adalah merupakan satu daripada cara yang mungkin membolehkan dia berubah. Okay. Yang ketiga, dia akan berubah manusia ni apabila ada ganjaran. Jadi jangan kita memperkecilkan jugalah peranan ganjaran. Sebab tu kalau dalam keluarga mungkin, kalau kita nak orang tu nak anak dia berubah, maka dia perlu jugalah memikirkan elemen-elemen ganjaran kepada anak. Bila anak telah buat sesuatu kebaikan, maka berikan satu ganjaran, satu hadiah kepada anak tersebut. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi, manusia ni mungkinlah boleh mudah juga untuk berubah setelah dia diberitahu, kena bagi tahu. Bukan sekadar cakap je, tetapi kena bagi tahu kepada dia yang dia perlu berubah. Okey, yang keduanya, apabila dia dapat dinasihatkan. Apabila dia dapat nasihat dan diterima nasihat tersebut. Dan yang ketiganya, apabila ada ganjaran. Okey, saya kata tadi 5 kan? Okey, yang keempat apa dia? Manusia ini akan berubah, salah satu lagi adalah bila ada ancaman. Ada ancaman. Contohnya pada ketika ini kita mengalami wabak COVID-19. Bukan senang kita nak suruh orang berubah mengikut norma baharu kehidupan ini, tetapi manusia tu akan mudah. Kalau kita lihat di luar sana, mudah-mudah je semua orang pakai pelitup muka, face mask tu. Semua orang jaga SOP. Sebab apa? Sebab ada ancaman. Jadi kita kena ingat, sebab yang keempat, manusia ni mungkin mudah untuk berubah apabila ada ancaman. Dan yang kelima, yang terakhirnya, yang mungkin juga menyebabkan manusia ini mudah untuk berubah, ialah apabila ada hukuman. Sebab itu dalam konsep agama kita juga, dia ada konsep
hukuman. Kalau buat sesuatu kesalahan ini, satu dosa ini, ada hukuman dia. Hukuman dia macam ni. Apa dia? Kan? Kebuat satu jenayah, ada hukuman dia. Kenapa hukuman itu diadakan? Kenapa tak kalau orang buat salah, kita lepas je lah, apa salahnya? Kesianlah dekat dia kan? Contoh, tidak. Kita adakan konsep hukuman seperti penjara 10 tahun contohnya. Kerana dengan hukuman itu akan menyebabkan manusia mudah untuk berubah. Jadi para penonton sekalian, terima kasih di atas perhatian yang diberikan, di atas input yang saya sampaikan pada kali ini. Moga-moga ianya dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada kita semua untuk mengemudikan hidup, mengemudikan keluarga dan juga mengimarahkan muka bumi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.